Dia kata hipokrit Anwar. Kerana apa? Kerana menyiasat orang ini tetapi menggugurkan kes Zahid Hamidi. So, kalau Anwar hipokrit kerana dikatakan mencampur tangan untuk gugurkan kes Zahid Hamidi, adakah kita nak suruh Anwar campur tangan untuk nak kenakan balik kes Zahid Hamidi? So, kita akan jadi hipokrit kalau kita kata Anwar tak patut campur tangan dalam kes Zahid Hamidi, tetapi bila kes itu digugurkan oleh Pandawa Raya, kita minta Anwar campur tangan supaya dakwa balik kes tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng, kita bersama lagi. Okey, nak abang pi kat hampa, anak-anak Mahathir seorang-seorang dah keluarkan kenyataan. Yang terbaru, Mukris Mahathir, Presiden Parti Pejuang, parti yang ditinggalkan oleh bapaknya kepada anaknya, sudah gundah gulana. Ini anak yang dilabel billionaire juga tau, Mukris Mahathir ni. Kita pun tahu patron dia tu, syarikat minyak Petron, katanya ada share dengan Mukris dan Muzani. Yang mana ada seorang abang yang duk dapat projek daripada Petronas yang puluhan bilion duk dapat projek tu, kan? Tiba-tiba hari ni dia keluarkan kenyataan. Sebab apa? Kira macam dia kata, Anwar ni hipokrit. Anwar Ibrahim ni hipokrit. Menyiasat orang lain, maksud dia menyiasat keluarga dia, anak-anak dia dan juga Tun Daim, dan juga menggugurkan kes Zahid Hamidi. Jadi dia kata ini semua wayang, ini semua penipuan Anwar, ini semua hanya dia nak balas dendam politik lah apa semua. Yang kes Zahid tak ada kena mengena dengan duit kerajaan, geng. Zahid Hamidi 40 kes UKSB itu ada kena mengena dengan kerajaan, digugurkan zaman Perikatan Nasional memerintah. UKSB, okey. Jadi baki ada lagi 47 kes. Total kes Zahid ada 87 kes terhadap 87 pertuduhan kepada Zahid. 40 kes digugurkan di zaman Perikatan Nasional. Dan berbaki lagi 47 kes yang tiada kaitan dengan duit kerajaan, tak ada kaitan dengan kerajaan negeri, kerajaan pusat, tak ada kaitan. 47 kes tu di bawah Yayasan Akal Budi Zahid Hamidi punya. Okey, salah satu di dalam kes Zahid Hamidi tu ada satu pertuduhan dia guna duit Yayasan Akal Budi, yayasan dia punya sendiri, kita ibaratkan sebagai syarikat. Dia gunakan duit syarikat itu untuk bayar road tax kereta, untuk bayar kredit kad. Itu pun dibuat pertuduhan terhadap Zahid Hamidi. Dulu aku tak tahu dan setelah aku ambil tahu baru aku faham pertuduhan-pertuduhan yang tak masuk akal. Berbeza dengan yang sekarang ni duk kena siasat ni. Berbeza dengan anak-anak Mahathir yang sedang disiasat, berbeza dengan Tun Daim hari ni. Apa perbezaan dia? Perbezaan dia, depa ni bekas Perdana Menteri. Depa ni Tun Daim dengan Tun Dr. Mahathir ni bekas Menteri Kewangan sebanyak 2 kali di zaman Mahathir. Selepas menjadi Perdana Menteri dan selepas menjadi Menteri Kewangan, malah lebih kaya dan lebih kaya. Malah aset ada 50 bilion lebih kaya, orang terkaya di dalam Malaysia ni. Cuba hampa fikir, lebih kaya dan lebih kaya daripada Robert Koch. Robert Koch kita pun tahu dia billionaire, tapi dengan apa yang dikeluarkan oleh Tun Daim tu, dialah manusia yang terkaya di dalam Malaysia. So, kerajaan Malaysia hari ni hanya suruh anak-anak Mahathir, Tun Daim declare kekayaan. Isytihar aset berapa banyak kekayaan hang. Berapa banyak. So, hang cerita je lah. Hang bawa lah ketah-ketah kekayaan hang, buktikan, tunjuk kepada mahkamah. Dan of course, atau dekat SPRM, of course SPRM akan tanya, apa yang hang buat sehingga hang boleh dapat sekian. Kita tahu memang hang orang kaya, sebelum hang jadi menteri. Yang berbezanya selepas hang jadi menteri, hang lagi kaya. Hang lagi kaya berlipat kali ganda selepas hang jadi menteri. Itu yang orang pertikaikan. Jadi untuk Tun Daim, Tun Dr. Mahathir, anak-anak dia, jangan ingat
satu kes saja. Jangan ingat satu pertuduhan saja. Pelbagai lagi pertuduhan. Tapi SPRM akan buatlah satu persatu. Isytihar aset dulu. Dan esok pun mereka akan tanya pula, dari mana kekayaan hang ni? Daripada mana man? Jadi tak apa. Apa-apa pun kita dengar dulu ulasan daripada Iswadi Moni menceritakan kenyataan yang dikeluarkan oleh Mukhlis Mahathir dan mereka nak Anwar Ibrahim campur tangan. Mereka nak Anwar Ibrahim campur tangan di dalam mahkamah. Sedangkan Anwar Ibrahim dia dah berjanji dengan rakyat, dia dah keluarkan kenyataan berkali-kali dia tak ada kena mengena, dia takkan campur tangan dengan mahkamah. Tapi mereka nak Anwar Ibrahim campur tangan. Lagu mana tu? Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni. Jom sama-sama. Kalau kita nak tengok nanti kan. Baik, habis cerita tu. Alright. Ini satu pernyataan daripada pejuang. PM hypocritical on anti-corruption say pejuang amid Najib uncertainty. While former Prime Minister Najib Abdul Razak's bid for freedom remains unclear, pejuang has slammed Prime Minister's Anwar Ibrahim anti-corruption effort as hypocritical. What is Anwar's promise to fight corruption? Is it by launching new probes on all political leaders who are considered his enemies while releasing leaders who have been sentenced by the court? Isn't this hypocrisy? Said Pejuang's President Mukhlis. Won't this show that Anwar actions are all motivated by political interest only when a part of Madani government consists of BN MPs? In fact, UMNO President Ahmad Zahid was appointed Deputy Prime Minister and the investigation and trial on him was dropped, he added. Baik. Dia sekali lagi mempersoalkan dan memainkan cerita yang sama, kita kata. Dia kata hipokrit Anwar. Kerana apa? Kerana menyiasat orang ini tetapi menggugurkan kes Zahid Hamidi. So, kalau Anwar hipokrit kerana dikatakan mencampur tangan untuk gugurkan kes Zahid Hamidi, adakah kita nak suruh Anwar campur tangan untuk nak kenakan balik kes Zahid Hamidi? So, kita akan jadi hipokrit kalau kita kata Anwar tak patut campur tangan dalam kes Zahid Hamidi, tetapi bila kes itu digugurkan oleh pendakwa raya, kita minta Anwar campur tangan supaya dakwa balik kes tersebut. So, siapa yang hipokrit sebenarnya? Sebab yang menggugurkan kes Zahid Hamidi itu adalah pendakwa raya. Sesiapa yang mengatakan itu atas campur tangan Perdana Menteri, terutama daripada Perikatan Nasional dan juga sekutunya, bermakna sewaktu dia jadi Perdana Menteri itu, dahulu dia biasa buat benda-benda macam ni. Keputusan untuk menjatuhkan, menggugurkan, meneruskan adalah bidang kuasa DPP, bidang kuasa AG. Boleh tak Perdana Menteri campur tangan? Dia boleh nasihat, tetapi dia tidak boleh campur tangan. So, bila digugurkan kes tersebut, adakah kita nak minta Anwar campur tangan supaya dia dakwa balik? So, siapa yang hipokrit sebenarnya? Kita tak nak Anwar campur tangan, tetapi sekarang ini kita nak dia campur tangan. Yang mana satu kita nak? Lepas tu dia kata Anwar hipokrit kerana telah menangkap musuh-musuh lamanya. Now, adakah satu yang dikatakan hipokrit apabila siasatan dilakukan ke atas perkara yang disyaki mempunyai mempunyai asas kepada pendakwaan walaupun musuh kita atau bukan musuh kita. Kebetulan kita kata pada masa ini cerita Mohzani, cerita Mirzan, cerita Daim keluar disebabkan oleh bukti-bukti yang dah dikeluarkan, dan yang membuat pendakwaan ataupun yang membuat siasatan bukan Anwar Ibrahim, itu adalah badan-badan yang menyiasat. Tetapi dia kata mereka ini adalah yang memusuhi Anwar dahulu. Bukan masalah memusuhi. Mereka inilah yang Anwar kata ada masalah kes-kes yang melibatkan perkara-perkara tersebut. Dan bila beliau menjadi Perdana Menteri, merangkap Menteri Keuangan, di sini dia dah boleh buka dokumen. Hari tu dalam TikTok ada orang tanya, di manakah 6 kotak? Di manakah 6 kotak dahulu? Ingat cerita Ezam, dia kata ada 6 kotak. Saya kata, nak cerita 6 kotak apa? Dia dah sekarang Perdana Menteri, merangkap Menteri Keuangan. Satu kontainer, satu gudang sekarang ini dah boleh buka. Dan dah pun buka. Kita nak cerita 6 kotak atau buat apa, Bangang? Dah buka dah. Tak nampak ke yang sekarang ini kena siasat, kena dakwa tu?
Bukan cerita 6 kotak, 6 kontainer, 6 gudang kita dah boleh buka. Sebab sekarang ini Menteri Keuangannya adalah Anwar Ibrahim. So, adakah Anwar Ibrahim yang mengarahkan supaya tindakan tersebut diadakan? Anwar Ibrahim menyerahkan dokumen. Dokumen itu diserahkan kepada pihak berwajib. Saya rasa lah. Kan? Dokumen-dokumen yang sepatutnya. Mereka melihat, mereka meneliti, mereka mengatakan ada kes, mereka membuat siasatan, mereka yang membuat dakwaan. Arti kata SPRM dan juga pihak berwajib. Kenapa dikaitkan dengan Anwar Ibrahim? Sebab apa? Sebab dahulu, kita nak cerita, dahulu Perdana Menterinya sebegitu. Termasuk ayah yang bercakap tadi tu sebegitu. Dialah yang mengarahkan. Dialah yang mengarahkan. Sama ada didakwa atau tidak didakwa. Dia tahu benda tersebut. Dia tahu perkara tersebut. Dia tahu apa yang berlaku. Dia tahu apa yang berlaku luar dan dalam. Dia tahu sejarahnya. Sebab itu dia menggunakan neraca tersebut mengatakan Anwar Ibrahim membuat perkara yang sama. So sekarang ini saya punya contention mudah saja. Kalau tak salah, jangan takut. Lawan. Kalau tak salah, jangan takut. Lawan. Dulu dicabar-cabar Anwar Ibrahim. Di mana reformasinya? Di mana reformasinya? Di mana reformasinya? Sekarang bila dah ada, korang nak kata apa? Arahan tidak perlu datang daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim cuma perlu tunjukkan dokumen-dokumen. Ini dokumen-dokumennya, contoh. Dan serahkan kepada pihak berwajib meneliti. Nampak gayanya ada kes yang kita boleh kenakan, maka dikenakanlah kes tersebut. So the rest kita kata terpulang kepada pihak berwajib untuk nak mengambil tindakan ataupun tidak mengambil tindakan, terpulang. Kes DAA, tuan-tuan perasan tak? Antara kes yang digugurkan selain daripada kes Zahid, tahu tak kes apa tuan-tuan? Kes Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan tahu tak kes Muhyiddin Yassin digugurkan DAA? Yang tu kenapa tak ada orang yang bising bab tu? Kenapa tak ada orang kata bahawa Anwar campur tangan dalam kes tu? Tiba-tiba kes Zahid ada orang kata Anwar campur tangan. Yang tu tak ada isu. Saya pun pelik. Okay, habis kat situ. Okey, Gen. Hampa nak yang macam mana satu? Hampa nak Anwar Ibrahim campur tangan ataupun hampa tak mahu Anwar Ibrahim campur tangan? So, sekarang ni apa-apa yang disiasat, apa-apa yang ditanyakan oleh SPRM, yang dibongkarkan oleh SPRM, jawab dan buktikan kata 1 sen pun tak ada duit rakyat dan juga duit negara yang pi kepada kekayaan hampa, pi kepada syarikat-syarikat yang menyebabkan hampa kaya raya. Buktikan di mahkamah. Kenapa nak buktikan melalui kenyataan? Kata orang hipokrit lah apalah, sedangkan hampa yang hipokrit. Macam Tun Daim. Hang jangan ingat, hang dengan dalam keadaan buta macam tu, hang nak unzu, hang tak boleh. Hang jangan ingat, kerajaan ni mangkak sangat. Anwar Ibrahim 1998, waktu dipecat pun dia dah keluarkan kenyataan. Tun Daim ni, dia tahulah segalanya duit-duit ni. Anwar Ibrahim bekas Menteri Kewangan. Menteri Kewangan, dia dapat semak habis. Dia dapat selak habis segala-galanya. Dia boleh tengok balik A sampai Z. Zaman tahun demi tahun. Kemana pi perbelanjaan ni. Kemana pi. Duit berapa banyak yang dikeluarkan. Semua menteri boleh tahu siapa yang menjadi Menteri Kewangan. Sama ada hang nak semak ataupun hang tak mau semak. Sama ada Menteri Kewangan hari ni, dia nak dia nak selak ataupun dia tak mau selak. Sebab of course semua akan ada di dalam sistem, semua akan ada file, semua akan ada data. So adakah kekayaan hampa, kekayaan Tun Daim, kekayaan Mukris Mahathir, Muzani, Mirzan, Marina dan Tun Dr. Mahathir dan juga isteri dia, kekayaan hampa mai daripada duit rakyat dan duit negara? Kita nak tahu yang tu. Kalau benar-benar kekayaan hampa, kejayaan kononnya anak-anak Mahathir semua berjaya, anak-anak Daim ataupun Tun Daim, kekayaan hampa daripada duit bisnes hampa, perniagaan hampa, buktikan di mahkamah, buktikan dekat SPRM. Oh, saya kaya sebab dulu saya cop duit. Oh, saya kaya sebab dulu saya jual tanah. Saya kaya sebab saya jual rumah. Buktikan di mahkamah. Kenapa dan mengapa hang boleh kaya memang secara luar biasa? Macam mana kekayaan hang ni memang tak masuk di akal. Kalau hang menjadi Menteri Kewangan,
Ya memang duit hang kena banyak kan. Macam tu. Kalau hang ni yang macam Perdana Menteri, Menteri Kewangan, anak-anak hang mesti kena kaya. Memang hang perlu ada syarikat yang ratus-ratus juta macam tu. Kan? Kalau hang jadi Perdana Menteri, anak-anak hang memang kena dapat projek juta-juta, ratus-ratus juta daripada Petronas. Macam tu lah. Sebab itulah orang-orang yang pernah rasa nikmat menjadi Perdana Menteri, nikmat projek-projek anak-anak kaya-kaya, sebab tu sedang usaha mendapatkan lagi kenikmatan tu, berusaha untuk nak bagi projek lagi. Kalau aku jadi Perdana Menteri lagi, anakku lagi mudah dapat projek, anakku lagi banyak projek, anakku lagi kaya. Kita tak lupa, aku dah ulang dah berkali-kali. 2018 Pakatan Harapan 1.0 menang di dalam pilihan raya dan Mahathir angkat sumpah sebagai Perdana Menteri dan kabinet belum dibentuk, Mahathir dah luluskan projek. Mahathir dah luluskan projek untuk anak dia tau. Mahathir dah luluskan projek untuk anak dia. Itulah yang dipertikaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah yang dibawa, yang diperkatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tahulah dia Perdana Menteri. So dia tahu, dia boleh semak balik segala-galanya. Dia nak tahu apa yang Perdana Menteri dulu yang dah buat. Apa penyebabnya kerajaan rugi? Apa penyebab dia kerajaan hutang 1.5 trilion? Semua dia boleh tahu. Sama ada dia nak semak ataupun dia tak mau semak aja. Jadi itulah, bila hampa kena siasat, tak perlu hampa nak petik kawan tu, hampa nak petik kawan ni, no. Itu tak perlu. Sekarang ni buktikan di mahkamah yang mengatakan 1 sen pun kekayaan hampa tu bukan daripada duit negara dan duit rakyat. Buktikan di mahkamah. Yang kes Zahid Hamidi tu yang digugurkan oleh pendakwa raya, oleh Peguam Negara lantikan Muhyiddin Yassin. Itu bukan lantikan Anwar Ibrahim tau. Itu lantikan Muhyiddin Yassin. Dan sama juga kalau hang nak petikai, awak hantar petikai hak yang Muhyiddin Yassin dapat DAA tu dilepaskan dan dibebaskan. Kenapa hang duk tak petikai hak yang si Muhyiddin Yassin ni? Awak hang duk petikai Zahid Hamidi je. Sebab Zahid Hamidi tu, kalau hampa baca fakta kes yang 47 kes tu, itu tak ada kena mengena dengan duit negara dan duit rakyat. Itu duit di dalam yayasan dia sendiri, sehingga kan mahkamah hakim keluarkan kenyataan selama bertahun-tahun siasat Zahid Hamidi ni buang duit rakyat, buang duit negara. Sebab apa? Kerajaan, contoh macam daripada Pakatan Harapan 1.0, pilah macam kepada zaman Perikatan Nasional, pi ke yang kerajaan perpaduan, lepas tu digugurkan. Kan? Dia macam DNAA dilepaskan tanpa dibebaskan. Dalam masa berapa tahun tu dah buang duit rakyat lah, dah buang yang macam duit negara berapa banyak dah. Sebab apa? Sebab ni lah. Sebab sengaja nak buat pertuduhan kepada dia untuk nak menjatuhkan dia. Padahal baca fakta balik, itu duit dia. Duit dia yang dia letakkan di dalam yayasan tu untuk dia nak buat rumah-rumah anak-anak yatim, rumah-rumah orang tua-tua. Jadi dia nak, itu duit dia yang dia letak di dalam tu untuk nak membantu masyarakat. Lepas tu dia rasa dia nak pakai, dia boleh ambil lah. Macam duit syarikat kita, duit kita pergi letak ke dalam syarikat kita ataupun pertubuhan kita. Jadi kita rasa kita nak pakai, kita ambil lah. Jadi aku pun tak faham lah. Berbeza dengan Daim, kekayaan anak-anak Mahathir kan. Kekayaan mai daripada projek daripada kerajaan. Faham tak? Projek daripada kerajaan. Projek berbilion-bilion ringgit diserahkan kepada anak-anak dia. Lepas tu bill out lagi. Bill out guna duit siapa? Guna duit rakyat. Oh, syarikat anak dia rugi 1 bilion. Jadi bapak ni nampak syarikat anak teruk dah, ambil duit rakyat, duit negara 1 bilion ni ditop up lah ke syarikat anak dia. Adil ke tak adil? Jadi inilah mereka cuba pusing spin corner kat tu, corner kat ni untuk nak memburukkan ataupun nak menjatuhkan kerajaan. Jahat puak-puak ni. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.